إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, untuk hari ini kita akan sambungkan perbincangan kita berkaitan dengan Al-Qawaid wal Usulul Jami'ah wal Furuq wal Taqasimul Badi'ah An-Nafi'ah li Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Kita telah pun sampai kepada kaedah yang ke-22 dan 23. Okey. Kaedah ini berbunyi as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan ahalla haraman aw harrama halala wal muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman aw harrama halala. Soal okey? Okey, boleh. Pendamaian ataupun persetujuan adalah dibenarkan antara orang-orang Islam kecuali persetujuan yang menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara halal. Okay, itu yang pertama yang kita dah bincang hingga kalau di sini muka surat 3 tu kan. Okey, sebahagian daripada itu kita dah sampai kepada perdamaian ataupun persetujuan terhadap syufa'ah dan juga khiyar asy-syart. Kalau muka surat 3 tu yang atas tu ada apa dia panggil lah, yang kedua tu lah, okey, syufa'ah. Okey, dan insya-Allah sebentar lagi kita akan sambungkan daripada situ hinggalah ke bahagian yang kedua ataupun syarat yang ke-23. Orang-orang Islam perlu menepati syarat-syarat yang mereka sepakati kecuali syarat yang menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara halal. Okey. Baik. Kita teruskan dengan muka surat 3 di situ, contoh-contoh yang diberikan. Okey, contoh-contoh yang diberikan. Artinya dalam muka surat 2 nota yang lepas, perdamaian yang dibenarkan, persetujuan lah. Saya lebih kemudian tu rasanya lebih sesuai ditukarkan semua perdamaian itu kepada persetujuan. Persetujuan yang dibenarkan adalah seperti berikut. Okey, 1, 2, 3 dah selesai dah. Masuk yang keempat terus. Persetujuan terhadap dam al-amd, damil amdi, qisas jenayah yang disengajakan. Okey, maksudnya jenayah ni ada jenayah yang kita sengajakan dan ada jenayah yang kita tak sengajakan. Okey, contohnya kita kata pembunuhan kan, kalau berlaku pembunuhan, kalau berlaku pembunuhan, ada orang yang membunuh secara sengaja dengan niat, ada orang yang membunuh tanpa niat, ada orang yang membunuh secara apa dia panggil, khata', maknanya tanpa niat dan memang tidak disengajakan. Ada yang separuh sengaja. Okey, separuh sengaja. Okey. Saya rasa itu kita dah uraikan dulu, tapi tak apalah, kita ulang kaji sikit. Bunuh sengaja ni memang menggunakan alat yang apa? Yang membunuh. Okey, dipukulkan kepada ataupun dikenakan kepada orang yang dibunuh. Kalau tak sengaja macam mana? Khata', silap. Kan dia nak tembak rusa lari, belakang rusa tu ada musuh dia kan. Maknanya bukanlah musuh orang Islam yang dia bergaduh, tembak. Okey, jadi mungkin orang akan sebut yang dia ni memang bermusuhan. Tapi kalau cek balik semula, dia tak ada niat nak tembak orang tu, dia niat nak tembak rusa di hutan. Okey. Kalau separuh sengaja pula ialah memukul dengan barang ataupun apa namanya, bahan yang tidak membunuh kan, tetapi boleh, maknanya dia pukul boleh menyebabkan kematian juga. Okey, itulah antaranya secara ringkas. Okay. Dan yang dimaksudkan di sini ialah damul dam adalah apa? Darah. Okey, persetujuan terhadap dam, darah, al-amd, iaitu sengaja. Qisas, jenayah yang sengaja. Pada jiwa maksudnya bunuh an-nafsu bin nafsi. An-nafsu bin nafsi maksudnya jiwa dibalas dengan jiwa.
Kalau A bunuh B, maka hukumannya adalah, qisasnya ialah A dibunuh kembali kan. Okey, tapi kalau A dia mematahkan tangan B, apa hukuman dia? Boleh tak dia bunuh kerana mematahkan tangan B? Takkan hukuman dia apa? Dipatahkan tangannya kembali, itu je. Jadi itu maksud kat sini pada jiwa dan yang bawah daripada jiwa. Maksudnya pada jiwa tu bunuhlah, bunuh balas bunuh. Kalau mata balas mata. Dan tapi kalau A rosakkan mata B, butakan mata dia. Okey, kemudian keluarga B kata tak apalah. Okey, tak payah pun apa? Tak payah pun rosakkan mata si A, tapi kita setujulah untuk sesuatu. Setujulah untuk sesuatu, maknanya ganti ke apa ke? Boleh tak? Jawapan dia boleh, tak ada masalah. Okey, adalah dibenarkan. Okey. Kemudian contoh lain, persetujuan terhadap perkara yang tidak diketahui bilangannya. Okey, daripada hutang dan hak. Okey, daripada hutang ataupun sesuatu hak. Hak ni kita dah jelaskan dulu, maksudnya sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Okey. Dengan sesuatu yang diketahui. Maksudnya apa? Sekarang ni hutang yang tak diketahui, kita bersetuju untuk bayar, kan? Dua pihak itu bersetuju, yang memberi hutang dan yang berhutang, mereka bersetuju untuk apa? Lupakan hutang tu banyak mana. Jadi kita setuju lebih kurang agaknya, kan, antara hutang tu antara 1,000 hingga 2,000, kan? Jadi macam inilah, kita pun tak pasti. Boleh tak kita bersetuju bayar 1,500 je? Boleh tak? Boleh, kan? Okey. Hak pun samalah, apa-apa sahaja yang bukan hutang mungkin, tapi benda lain, dia dah rosakkan sesuatu. Dia tak berhutang pun, tapi dia rosakkan sesuatu. Tapi apa yang dirosakkan tu dah lupa dah. Dah tak ingat dah apa dia. Okey. Macam kamera contohnya, kan. Tapi kamera jenis apa pun semua dah tak ingat dah. Macam mana boleh tak? Kita anggarkan kamera tu mungkin edisi apa? Bukan edisi milenium, kan? Edisi yang dulu sikit. Okey. Jadi anggaran dia antara 96 hingga 2000. So kalau 96 harga dia berapa sampai 2000 harga dia berapa, letaklah, kan, kita apa dia, kita berbincang di situ dan bersetuju untuk bayar contohnya, okey, pada harga yang tertentu. Asal kenapa dibincangkan? Kerana tak tahu benda yang dirosakkan tu ataupun dipinjam dirosakkan tu dah jadi apa, tak tahu jumlah dia macam banyak mana. Okey. Jadi ini semua adalah dibenarkan. Okey. Faham, kan? Okey. Ini semua contoh-contoh. Contoh saya rasa tak susah sangat. Persetujuan terhadap yang tidak diketahui bilangannya daripada hutang dan hak dah selesai dah. Okey. Okey, baik. Termasuk dalam yang ini, apa dia? Dalam bilangan yang tak diketahui, apa dia? Satu perkara, iaitu persetujuan antara suami dan isteri terhadap salah satu hak perkahwinan, sama ada yang lepas maupun yang mendatang. Okey, ada hak perkahwinan antara suami isteri itu, okey, yang dah lepas ataupun yang akan datang, dibincangkan bersama, okey, untuk dilepaskan contohnya. Okey. Sebagai contoh apa dia? Bila isteri dapati suami kurang berminat kepadanya, lalu dia menjatuhkan sebahagian hak-haknya supaya suaminya menahannya, iaitu tidak menceraikannya. Okey, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, An-Nisa 128, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Okey. Dan sekiranya ada seorang wanita yang takut ataupun risau daripada suaminya, nusyuz ataupun i'rab. Okey. Nusyuz ataupun i'rab. Nusyuz ini apa dia? Nusyuz apa? Nusyuz, biasa dengar tak? Nusyuz, kan? Biasa dengar, kan? Apa maksud dia? Isteri yang nusyuz.
Bancuh apa teh apa ya? Acuh tak acuh kan. Apa maksud acuh tak acuh ni? Maknanya tak layan. Okey. Itu sebenarnya adalah i'rad, bukannya nusyuz. Okey. I'rad adalah acuh tidak acuh tu. Okey, nusyuz ini maksudnya keluar daripada ketaatan. Okey, keluar daripada ketaatan. Okey. Biasanya nusyuz dikaitkan dengan perempuan. Okey, saya kadang-kadang kita tak biasa dengar orang membincangkan nusyuz ini dikaitkan dengan lelaki. Okey. Sekejap ya. Okey. Terjemahan Indonesia kata nusyuz juga. Dia ingat kita orang Arab, tak apa. Terjemahan bahasa Melayu kata apa? Nusyuz iaitu kebencian. Terjemahan Melayu kata nusyuz kebencian. Okey. Tapi maksud nusyuz itu lebih kepada nak ambil di sana, masuk sana. Sana ya. Nusyuz ini lebih kepada berbuat salah lah kan, macam tak taat, tidak taat. Ya, kalau isteri tak taat pada suami. Kalau suami nusyuz isteri adalah tak taat pada suami kan. Kalau nusyuz suami pula kahwin dua. Apa dia? Nusyuz suami ni apa dia? Tidak memberi hak, maknanya menzalimi kan. Okey, memberi tekanan dan sebagainya. Itu adalah nusyuz. I'rad pula yang tadi itu, iaitu tidak kurang berminat ataupun dah macam tak ada apa tadi, acuh tak acuh kan. Itu okay. Fala junaha alaihima ayusliha bainahuma sulha. Jika berlaku perkara itu, maka boleh sahaja mereka berdua untuk membuat satu persetujuan perdamaian. Okey, wasulhu khair, dan perdamaian, persetujuan itu adalah satu perkara yang baik. Okey, dan ini benda yang macam mana kita nak sebut lah. Dalam perkahwinan ada dua benda kan. Apa dia? Mawaddatan wa rahmah. Okey, mawaddah wa rahmah. Mawaddah ini ialah cinta. Rahmah ialah belas kasihan. Okey, belas kasihan. Yang lebih kepada rasa kesian lah. Rasa kesian itu adalah rahmah. Okey. Masalah yang berlaku ialah sekiranya sesuatu perkahwinan itu dikaitkan dengan apa? Dengan cinta sahaja. Betul? So biasanya kalau dalam TV ke apa ke, filem dan sebagainya, dikaitkan perkahwinan itu dengan cinta. Sekejap ya. Kena panggil Maria. Maria. Bawa dia turun sekejap, pergi tengok apa-apa. Pergi cepat. Turun tangga dia elok. Okey, baik. Dia nak biasa kat bawah, dia ni atas, jadi dia kan tak. Dia kata ni bukan tempat dia ni kan. Okey. Kat bawah kan banyak macam-macam yang dia boleh makan lah apa semua. Kat sini, okey. Baik. Jadi itu kesilapan yang biasa berlaku kan dalam kehidupan ni bila perkahwinan itu dikaitkan dengan cinta. Dia tak? Kan sebelum khususnya masalahnya ialah sebelum kahwin tu, kalau minum air tu satu gelas je kan. Dia ekonomi kan, satu gelas. Straw dua lah kan, okey. Jadi satu, situ dah maksiat dah. Kan, yang kedua biasanya benda tu dia dikaitkan dengan cinta. Tapi kalau dalam Islam dikaitkan dengan cinta dan rahmah, mawaddah wa rahmah. Okey, cinta dan juga belas kasihan. Okey. Jadi kalau apa masalahnya, maknanya apa dia punya implikasinya, hasilnya ataupun natijahnya kan, kalau perkahwinan hanya dikaitkan dengan cinta, hasilnya tak baiklah, iaitu hasilnya mungkin tak baik kan, mungkin baik mungkin tak baik, tapi dia akan berlaku satu benda, iaitu bila tak cinta dia akan abaikan. Tetapi dalam Islam ada cinta dan belas kasihan. Kalau dah tak berapa cinta pun masih lagi ada belas kasihan. Okey. So itu kehebatan yang ada dalam
dalam Islam lah. Okey. Baik. Jadi kadang-kadang contoh di sini, kadang-kadang seseorang isteri itu kan, bila ataupun suami bila kahwin dengan isteri, alhamdulillah ada cinta dan ada belas kasihan. Tapi bila mungkin satu masa, satu ketika sampai apa yang kita nak sebut lah, kalau dalam bahasa moden ni, tahap compatibility dia dah tak berapa sesuai lah, dah tak berapa kena dah. Okay? Dia tak update. Okay? Dia kena update sentiasa kan. Jadi kalau seorang hanya ada update, yang seorang lagi tak update tu, dia masalah sikit lah. Betul tak? Kan? Contohnya sekarang ni, saya bagi contoh lah kan. Mungkin berlaku yang suami ni dia banyak aktiviti, tapi dia tak libatkan isteri dia kan. Jadi bila dia aktiviti dia sibuk, isteri dia duduk kat rumah, kan, suri rumah, hanya menyeri ke rumah sahaja. Dia tak ada benda nak buat. Jadi dia rasa macam kosong. Betul tak? Sedangkan kita boleh buat satu konsep, iaitu kita boleh gerakkan, buat satu gerakan work from home kan. Kerja dari rumah untuk siapa? Untuk isteri. Yang lelaki ni tak apalah, dia keluar kan? Dan dia sebenarnya boleh buat satu syarikat kan. Dia syarikat perkahwinan tu syarikat dah sebenarnya kan. Ni syarikat perniagaan pula. Okey, buat satu benda. Okay, bila nak hantar tu suami yang hantar. Di samping kerja suami yang buat kerja lain kan. Okay? Cari rezeki. So benda tu sebenarnya banyak. Sekarang ni banyak perniagaan internet, perniagaan maknanya menggunakan internet lah kan. Jual tapi guna internet. Tapi nak hantar tu hantar tak apa kan. Okay? So benda-benda ni perlu difikirkan. Dan sunnah ni sebenarnya terdapat dalam banyak hadis-hadis Nabi kan. Contohnya Zainab radhiyallahu anha, Nabi SAW sebutkan, di kalangan kamu semua, isteri-isteri Rasulullah, apa dia? Yang paling cepat sekali wafat ialah yang paling panjang sekali tangannya. Atwalukunna yada, yang paling panjang tangan dia. Okey. Jadi dia orang pun ukurlah tangan dia orang kan. Ukur tangan-tangan, tengok. Okey. Dalam satu riwayat kata Saudah yang paling panjang tangan. Ya. Tapi yang mati paling awal ialah Zainab, selepas Rasulullah SAW. Okey. Ni rapat dah dia punya ni, okey. Jadi barulah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kami baru faham apa yang Nabi sebut, bahawa yang paling panjang tangannya adalah siapa? Adalah Zainab, walaupun dia adalah yang paling pendek tangannya kan, tetapi paling panjang dari sudut pemberian. Okey. Iaitu Zainab buat apa? Radhiyallahu anha, dia jahit baju, dia jual, lepas tu dia sedekah dengan hasil tu. Okey, maknanya nak kira makan minum dah kira tak ada masalah sangat. Okey, dia orang makan senang je kan, al-aswadain biasanya, iaitu dua benda hitam. Apa dia, air dengan kurma pun dah boleh hidup dah. Sekali ada daging, ada roti pun tak ada, okey dah tu. Okey, kita kalau makan nasi dengan apa ni panggil ni, nasi dengan air kan, dia orang kurma dengan air kan, kita nasi kalau makan dengan air rasanya tak boleh bayangkan kan. Okey, tapi dulu mungkin nasi dengan, dia taklah dengan air, nasi dengan ikan kering, nasi dengan apa? Nasi dengan garam kan. Mungkin setengah orang dah biasa benda tu. Jadi kalau dia dah biasa dengan benda tu, dia tak kisahlah steak lah, apa lagi, sate lah, dia tak kisah. Tapi kalau yang memang dah lahir dengan steak, lahir dengan sate, lahir dengan burger kan, tiba-tiba nasi dengan garam, apa jadi kat dia? Dia jadi pening. Okey. Okey, baik. Tak apalah kan, panjang pula cerita. Apa dia saya nak sebut tadi? Dengan itu Zainab radhiyallahu anha kan, konsep yang kita nak bawa ni ataupun nak sebutkan di sini, bekerja dari rumah. Betul tak? Bekerja dari rumah artinya dia jahit, bukan jahit kat luar, jahit kat rumah kan. Lepas tu jual, dan lepas tu apa? Bersedekah. Okey. Dalam keadaan dia ada, dah cukup lah. Jadi kalau kita tak cukup, sebahagian kita gunalah untuk keluarga kita, bantu kan, bantu. Kalau bantu suami dapat pahala banyak kan. Okey. Dan begitulah apa yang saya cuba nak kaitkan di sini. Bila suami isteri berkahwin, okey, mengikut konsep Islam, ada cinta dan ada belas kasihan. Okey, dan cinta dalam Islam ni biasanya dan sepatutnya ialah yang bibit-bibit dia tu ada sebelum perkahwinan. Okey, maknanya dia kena ada perasaan lah. Seorang suami tu dia kena ada perasaan pada perempuan, maknanya bakal isteri dia. Bakal isteri dia pun ada perasaan pada dia. Sebab tu Nabi suruh tengok kan, tengok antara nak kena tengok apa?
tengok mata dia. Tengok mata macam tak boleh tengok kan. Jadi pening, jadi nak pengsan. Tak payahlah. Kan carilah mata lain kan. Okey, cari tengok mata yang okey sikit ke, okey. Okey. Lepas tu barulah Nabi SAW mengatakan, maknanya antara step-step dia ada perasaan dulu. Lepas tu lam ara lil mutahabbaini mithlan nikah. Aku tidak melihat sesuatu yang lebih baik untuk dua orang yang bercinta daripada bernikah. Okey, bukannya daripada berWhatsApp kan. Dia kena nikah kan. Nikah lepas tu, maksudnya lepas tu lah baru cinta itu dapat diteruskan. Dan cinta diteruskan dengan belas kasihan. Okey, jadi kalau dah lama tu, itu yang kita sebut tadi, kalau dia tak ada update, dia tak ada refresh kan. Faham tak? Dia tak pernah buat macam dulu-dulu tu, minum air segelas berapa? 2 straw kan, dan lepas tu tak buat dah kan. Dia so refresh dah tak ada. Update pun tak ada. Dulu bagi apa? Bagi hadiah. Sejak kahwin sampai anak dah berapa orang ni, tak ada bagi hadiah. Okey. So bila tak ada bagi hadiah, ada masalah lah. Pergi office dapat hadiah, balik rumah tak dapat hadiah. Bala besar. Betul? Kan musibah besar macam ni kan. Okey. Jadi walau bagaimanapun apa sahaja yang berlaku, sekiranya cinta itu tak ada, masih lagi boleh diselamatkan dengan rahmah, iaitu belas kasihan. Ini yang kita nak tekankan di sini. Okey. Bila seorang isteri merasakan suami dia dah macam tak berapa compatible lagi dah dengan dia, tak ngam sangat dengan dia, ataupun mungkin akan yalah menindas dia ke apa ke, ataupun tak ada perasaan sangat dengan dia, dia boleh buat sesuatu. Mereka berdua boleh berbuat sesuatu untuk nak menyelamatkan keluarga, family itu. Okey, sebagai contoh yang dinyatakan di sini, menjatuhkan sebagian hak-haknya kan. Maknanya contohnya nafkah. Okey, nafkah tak payah bagi. Okey. Okey, nafkah tak payah bagi, tapi kekalkan sebagai isteri. Contoh. Okey. Apa lagi? Kalau ramai, maknanya ada poligami, so mungkin salah seorang dia kata okey tak apalah kan, dia nak jatuhkan hak dia, hak malam dia tu. Dia jatuhkan dan dia berikan kepada madu dia yang dia rasa suami dia lebih suka kan, sayang kat madu dia tu lebih daripada dia. Dengan apa, dengan apa dia, persetujuan bahawa dia dikekalkan sebagai isteri. Okey. Soalan dia kenapa? Kan mungkin kenapa nak cari orang lain lah. Kan kita nak cari orang lain tu bukan senang. Kan kalau zaman dulu memang senang sikit nak cari. Okay, dan bahkan di setengah negara sekarang ni pun, kalau jadi janda je dia jadi lebih diminati kan. Macam Mauritania contohnya kan. Okay. Tapi kalau dekat Malaysia ni, kalau jadi janda, mesti janda itulah yang jahat. Betul tak? Ya, padahal suami dia meninggal tu kan. Tapi bila janda je, dia mesti dia yang jahat. Suami dia meninggal aksiden, bukan meninggal kena racun ke apa kan. Takkan dia jahat. Tapi pasal persepsi asalnya, kalau janda je mesti dia jahat. Betul tak? Kan secara umum lah kan. Dasar kita yang kita nak tengok lah, tak adalah kita buat questionnaire lagi kan. Okay? Tapi itulah masalahnya. Satu masa dahulu, wafat seorang lelaki ataupun menceraikan isterinya. Isteri yang diceraikan itu tak lama akan dikahwini pula. Jadi masyarakat tak ada masalah sangat. Tapi bila seorang tu wafat suaminya, dia tak kahwin, okay? Tak ada orang nak berani nak pergi pun, dengan macam-macam lah kan, okay? Persepsi yang ada. Jadi situ akan timbullah beberapa masalah mungkin. Okay? Baik. Jadi apa pun yang pentingnya di sini ialah persetujuan ini boleh dibuat, dan kalau bersetuju boleh dilaksanakan. Okey. Okey. Seterusnya contoh lain, persetujuan terhadap segala pergaduhan dan persengketaan antara orang ramai serta penafian hak. Maknanya kalau ada pergaduhan yang berlaku kat mana-mana sahaja, okay, ada penafian hak. Maknanya ni bukan kau punya, ni aku punya kan. Dia hak kita orang mengaku contohnya kan. Susahlah. Kita bawa kereta, orang tahan ni kereta saya. Bila masuk pula kan. Tengok nama semua. Ya. Ataupun kadang-kadang bila bawa kereta, tengok sebelah tu kan, nombor plat dia sama dengan nombor plat kita. Dia akan menyebabkan nanti apa? Aksiden kan. Okey. Jadi kita kata ini masalah besar kan. Macam mana dia ambil hak saya?
Kan saya pernah pergi sendiri kan, pergi JPJ, tengok kena saman kat mana? Kat Langkawi. Saman kat Langkawi, tengok balik motosikal. Kan? Motosikal. Kalau kereta yang masa tu Wira, kalau kereta Wira masuk Langkawi munasabah jugalah kan. Maknanya sebelum beli tu kereta tu pernah kat sana ke. Tapi tengok tarikh tu selepas dibeli. Tengok motor. Tapi kalau nak gaduh pun tak ada faedah kan. Susah lah kan. Tak apalah, bayar je lah saman tu. So benda-benda tu perlu apa lah nak buat lah. Doa lah supaya benda tu siapa-siapa yang dalam JPJ tu dia kena baiki lah benda tu kan. Okay, baik. So kalau ada persengketaan, pergaduhan, penafian dan sebagainya, maka boleh dibuat persetujuan, suluh kan, kita boleh berbincang. Okay. Maka ini adalah usaha baik dan maslahatnya besar. Okay, jangan gaduh terus. Okay, jangan gaduh terus, berbincang dulu. Okay. Seterusnya, persetujuan terhadap hutang yang muajjal, yang diberi tangguhan tempoh, dengan sebahagiannya dengan dibayar pada waktu sekarang. Maksudnya, katalah kita pinjam 1,000 untuk bayar akhir tahun kan. Lepas tu kita sampai tengah tahun tu macam inilah, boleh tak kita bincang bayar hutang tu sekarang? Katalah kalau sekarang tak boleh lah, tapi kalau akhir tahun boleh. Jadi okey, kalau sekarang berapa boleh bagi? Kalau sekarang 700 boleh lah. Okey, bagi. Sebagi 700, yang 1,000 tu akhir tahun tu tak payah bagi apa. Nampak tak? So boleh juga benda gitu, tak ada masalah. Mengikut pandangan yang kuat. Maknanya ada khilaf kat situ, tapi mengikut pandangan yang kuat adalah dibenarkan. Okay, maknanya nampak tak sekarang ni macam mana? Konsepnya ialah kalau ada maknanya kita punya segala agreement yang ada ni kan, akad, agreement tu namanya akad lah dalam bahasa Arab. Okay, akad nikah, agreement nikah kan, akad perniagaan, agreement aqdu, tijarah dan sebagainya lah. Okay, jadi akad-akad yang ada ni boleh di-revise balik. Okay, dan bila revise tu mengikut persetujuan lah. Okay, contoh bagi sulh, iaitu persetujuan yang tidak dibenarkan adalah, ini contohnya, persetujuan terhadap orang yang mengaku sebagai hambanya atau isterinya sedangkan hanya menipu. Tak? Dia nak pergi umrah mengaku apa? Mengaku mahram. Siapa dia? Mahram apa? Ni isteri saya, ni isteri yang kedua, yang ni ketiga, yang keempat. Jadi mahram sementara. Boleh tak? Tak boleh macam main-main macam tu. Okey. Lagi apa? Mengaku hamba. Okay, jalan-jalan nak pergi satu tempat ke, tak tahulah, mungkin di setengah-setengah tempat tu relevan lah contoh ni kan. Okey. Macam di Mauritania, negara tu masih lagi ada hamba. Jadi pergi sana, yang kita jalan tiba-tiba, ni siapa dia ni? Nampak lain macamnya, ni hamba saya. Kita pun mengaku supaya lepas daripada roadblock ke apa ke kan. Okey. Tapi benda tu sebenarnya dia boleh menyebabkan banyak masalah. Okey. Jadi ini tidak dibenarkan. Persetujuan terhadap tuan punya hutang yang tidak tahu jumlahnya, sedangkan peminjam mengetahui jumlahnya, tapi dia buat tak tahu. Tak. A pinjam daripada B lupa berapa dia bagi. A ingat, tapi bila jumpa tu, berapa hutang lah kan. Jadi bila B cakap rasanya macam 1,000 kau hutang kat aku kan, A tahu 10,000 sebenarnya. Kan. Dia pun kata okey lah, kita orang kata apa, bincang okey lah. B cakap 1,000, okey lah kau bagilah 900 pun tak apa. 900 okey, no problem. 900 setengah tak apa. Pasal apa? Pasal asasnya 10,000. Jadi 900 setengah dia bagi daripada 10,000, apa? Untung banyak lah kat dia kan. Okey, maknanya dia terlepas banyak lah. Boleh tak boleh? Tak boleh kerana apa? Kerana dia tahu. Dan bilangan yang maknanya dekat sini dia berlakunya apa? Manipulasi kan. Bilangan yang dicadangkan itu adalah satu bilangan yang terlalu menzalimi hak. Okey. Justru semua persetujuan yang masuk dalam perkara haram maka hukumnya haram. Daripada dua contoh yang dinyatakan di sini, rumusannya ialah kalau persetujuan itu berlandaskan kepada yang haram, tak boleh. Selesai. Okey. Letaklah apa-apa contoh pun, tapi benda tu haram. Mengaku isteri boleh ke? Boleh ke tak boleh? Mana boleh kan? Okey, mengaku suami boleh? Tak boleh kan? Dan sebagainya lah kan.
mengaku harta sendiri, macam-macam lah, apa sahaja. Maknanya dia masuk dalam perkara yang bukan hak kita dan kita mengatakan itu hak kita. Okay, ataupun itu adalah bukan hak kita, kata kita, ataupun itu adalah hak kita mengatakan bukan hak kita. Tak mengaku anak boleh kan? Itu pun banyak berlaku kan dekat Malaysia ni. Ada masalah sikit je, kau bukan anak aku dah. Senang-senang je, yang keluar daripada mana kan? Okay, jadi nak mengaku tak mengaku anak ni, dia bukannya satu benda yang apa, yang apa kita nak sebut lah, yang ditentukan oleh mak bapak tu. Maknanya kalau anak tu memang betul-betul daripada A dengan B keluarnya C kan, tiba-tiba engkau bukan anak aku. Kenapa? Kerana tak taat pada aku, tak dapat hak apa semua, tak dinafikan. Buang. Boleh tak? Mana boleh kan? Bahkan mengharamkan lagi apa yang ayah bagi pada kamu kan, daripada mula kamu lahir sampai sekarang ayah haramkan. Boleh? Tapi banyak berlaku tak benda tu? Haram, tak boleh. Satu lagi ialah akhir semester, student semua datang, ustaz halalkan dia ilmu yang ustaz bagi kan. Itu bukan kerja JAKIM kan. JAKIM tak boleh bagi halal benda tu. Okay, dan juga siapa? Pensyarah-pensyarah ni, ustaz-ustaz ni, dia bukannya kata okey, ilmu ni saya halalkan, ilmu ni saya haramkan. Tak, dia ilmu yang memang dia kena sampaikan. Okay, dia sebut, walaupun dia sebut saya haramkan ilmu ni, tapi dia memang wajib sampaikan. Boleh tak yang belajar tu kata okey, kami tak boleh amalkan? Tak. Benda tu tak ada apa? Tak ada kesan. Okey. Sebab itulah lebih kurangnya contoh-contoh yang mungkin luar sedikit. Okey. Kita nak bersetuju ke atas sesuatu yang haram, tak boleh. Walaupun kita kata macam berlaku persetujuan, dah setuju dah reda, tak reda, itu tidak mengubah hukum. Okey. Baik, dasar kedua ni ialah yang tadi itulah, yang maksudnya al-muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman aw harrama halala. Okay? Orang Islam perlu menepati syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang menghalalkan haram ataupun mengharamkan halal. Okey. Kan apa dia? Yang nota lepas tu kan ada kaedah ke-22 dan ke-23 kan? Ada dua kan? Ini bahkan kedua lah ni. Dasar yang kedua. Syarat-syarat yang disyaratkan oleh dua orang yang berinteraksi atau salah satu kepada yang kedua. Maknanya syarat yang diletakkan oleh dua pihak. Ya, ataupun satu pihak letak, satu pihak terima. Okey. Semuanya adalah dibenarkan kerana terdapat kemaslahatan untuk pihak yang memberi syarat, dan kerana syarat itu tidak mengandungi mahzur syar'i, perkara yang dilarang dalam agama. Kena ada, maknanya syarat yang diletakkan tu ada dua benda biasanya. Satu, syarat yang diletakkan ada maslahah, kemaslahatan, kebaikan, kebajikan lah untuk pihak yang mensyaratkan. Betul tak? Ya, jadi apa salahnya? Dia bukannya kemudaratan, kemaslahatan, kebaikan. Okay, dan Islam memang nak tahqiq masalih ataupun nak merealisasikan kemaslahatan yang ada. Yang kedua, tidak menyalahi ataupun tidak mengandungi perkara yang dilarang dalam agama. Okay, tidak melanggar larangan-larangan agama. Ada dua benda ni tak ada masalah. Okay? Seperti contohnya apa? Jual sesuatu dan mensyaratkan untuk diguna oleh penjual dalam tempoh tertentu. Saya jual kereta ni, harga dia apa? Harga dia berapa? 20,000. Okey. Syaratnya apa? Bagi saya guna sampai akhir bulan ni, ataupun sampai 5 bulan depan. Kerana 5 bulan tu baru saya dapat kereta baru. Okey. Jadi boleh tak syarat gitu? Kawan yang beli ni kata boleh, tak ada masalah. So hak bilik semua dah tukar dah, tapi dia guna lagi. Kalau dipersetujui tak ada masalah, okey je. Atau mensyaratkan harga ditangguh semua atau sebahagian, kesemuanya ataupun sebahagian daripadanya. Maknanya okey, kita dah sepakat nak beli apa semua, tapi bayar tu tangguh boleh tak? Tangguh kepada 25 hari bulan gaji masuk, kan? Ataupun 26 lah, dia kadang gaji masuk lambat. Kita tak salah, maknanya tangguh sebab-sebab tertentu. Memang saya memang nak beli yang ni, kan? Kita dah sepakat nak beli, tapi bayar tangguh, boleh tak? Kenapa? Bukan masalah gaji, masalahnya bonus, ataupun saya ada nak jual tanah lain. Tanah tu dijangkakan dapat duit bila? Kan? Sebulan lagi. Boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah.
Okay, sama ada tangguhkan harga tu semua atau sebahagian, atau mensyaratkan sifat tertentu pada perkara yang dibeli. Ni nak beli kereta ni kan, tapi boleh tak kereta ni dia beli selepas dibasuh dan di wax 4 layer kan, baru bagi sini. Jangan jangan dengan segala isinya tu kan, tak bersih-bersih agak. Saya tak nak yang segala coklat-coklat yang ada tu kan. Buang semua tu, bersihkan. Maknanya walaupun kereta tu second hand, tapi sampai tu macam cantik lah kan. Gitu lebih kurang kalau nak syaratkan sifat-sifat tertentu. Okey, mensyaratkan sifat tertentu pada perkara yang dibeli, atau mensyaratkan sijil, seperti bila nak gadai itu ada sijil kan, warranty dan sebagainya. Okey, dhaman, warranty dan sebagainya. Apa sajalah syarat-syarat yang nak diletakkan. Syarat-syarat ini tiada mahzur dan mempunyai maslahah. Itu dua ciri utama. Tidak berunsur perkara yang dilarang dan ada maslahatnya. Okey, kalau dia mempunyai madarrah, kemudaratan, maka tak boleh. Okey, dan kalau ada melanggar satu larangan agama pun tak boleh juga. Okey, sekejap. Okey, apa lagi? Boleh faham ke? Boleh kan? Contoh-contoh semua boleh fikir sendirilah kan. Kalau rasa nak kongsikan contoh-contoh pun boleh juga, tapi kita ambil kaedah lah, senang. Baik, contoh bagi syarat-syarat yang tidak sah. Okey, sekarang kita nak kisah syarat-syarat. Apa syarat yang tak sah? Antaranya menjual hamba dan mensyaratkan bahawa al-wala, hubungan wala adalah milik penjual. Apa maksud al-wala di sini? Apa maksud al-wala? Wali, maksud wali. Wali tahu lah kan? Wali tu apa? Satu wali dalam perkahwinan. La nikah illa bi wali wa syahidan adl. Tidak ada nikah yang sah kecuali dengan seorang wali dan 2 orang saksi. Okey. Apa lagi? Ada wali apa lagi? Wakil secara umumnya kan, wakil boleh juga. Okey, lagi apa? Waliyu amril mukminin. Pemerintah pun namanya wali urusan orang-orang yang beriman. Aulia kan, auliaul umur ataupun waliul amril mukminin. Okey. Lagi apa wali lagi? Wali Allah kan, orang yang beriman dan bertakwa. Okey. Wali syaitan, yang tak beriman tak bertakwa. So ada juga kan. Lagi apa? Lagi ialah wala yang berkaitan dengan hamba dan tuan hamba. Okey. Tapi biasanya tak disebut wali lah, dia akan sebut maula. Okey. Dan maula ni antara perkataan yang dinamik dalam bahasa Arab, iaitu apa? Yang boleh digunakan untuk dua-dua sekali. Maula itu adalah bos ataupun pemilik, tuan. Maula juga adalah hamba yang dibebaskan oleh tuan tu. Dua-dua boleh, tak ada masalah kan. Jadi kita mana boleh gitu kan. Dia ada tak satu nama dalam bahasa Melayu dia bawa masuk dua-dua sekali yang bertentangan. Cuba fikir sikit, ada tak? Saya setakat ni tak berapa nak jumpa sangatlah. Tapi kalau maula ada. Maknanya seorang tuan A, B dah sama. A memiliki B. B itu hamba dia. Hamba Ustaz, mana ada hamba? Hamba ada lagi dekat dunia ni. Macam saya sebut di Mauritania ada lagi. Siapa nak beli boleh pergi sana lah kan. Tapi tak tahu nak masuk nanti nak kira macam mana, saya tak pastilah. Tu tanya sendirilah kan. Katalah seorang tuan sayyid dengan abd, dengan hamba dia kan. Kalau dia bebaskan, maka ini menjadi maula kepada hambanya, dan hambanya menjadi maula kepada tuannya. Okay? Ini dipanggil al-wala, hubungan al-wala. Hubungan wala ialah hubungan hamba yang dibebaskan, hubungan antara hamba dan hubungan antara orang yang merdeka dengan seorang hamba yang dibebaskan oleh orang itulah. Okey, selesai. Sekarang ni menjual hamba dan mensyaratkan bahawa al-wala adalah milik penjual. Boleh tak? Dia tak bebaskan. Okey, kalau tak A, B, C. A tuan, B hamba, C orang lain datang beli hamba tu.
Okey, dia beli, C bebaskan. Ataupun ialah C beli, C bebaskan. A masa nak jual tu dia tanya, beli ni nak kenapa? Saja kadang-kadang kita sembang kan, kenapa beli ni? Kan, saya beli, saya nak bebaskan. Ada kafarah tu lah, kafarah ni lah, apa semua kan, saya nak bebaskan dia. Okey, boleh saya jual kan hamba ni dengan harga sekian-sekian, syaratnya walak saya punya. Ni mesti tengah tanya dia, bagilah, apa salahnya? Betul tak? Apa kesannya? Betul tak? Ada tengah tanya kan sekarang ni? Dalam benak minda anda semua, tuan-tuan semua, ada tak tengah tanya, kenapa nak sangat walak ni, betul? Ada tak soalan tu? Keluar? Tak keluar? Oh, kalau tak keluar tu maksudnya masih lagi mungkin tak sarapan bagi kita kot. Okey. Dia soalan yang keluar kat sini kan, kadang-kadang mungkin orang akan bertanya lah. Macam saya dulu pun mungkin saya tanya juga, kenapa nak sangat benda tu? Kenapa nak sangat? Hak cipta tu kenapa nak sangat? Nampak tak? Ini adalah hak milik. Kenapa nak sangat hak milik ni? Okay, kalau kita tanya, buku ni saya terjemah ataupun saya buat buku, kemudian saya letak hak cipta terpelihara, boleh tak saya yang tulis kan, semuanya saya buat lah. Tiba-tiba ada seorang tu kawan dia kata, okay, you letak nama saya sebagai hak cipta tu, boleh tak? Kan kita kata boleh juga kan, tapi takkan free gitu ya kan. Kalau bayar tak apalah, saya jual. Tapi kalau tak bagi je. Oh, senang, banyak kau nak bagi. Okay. Contohlah. So, kenapa? Kalau tanya kenapa dia nak hak cipta? Royalty. Kerana hak cipta berkait dengan royalty, berkait dengan boleh, hak cipta boleh diwariskan. Benar tak? Sesuatu yang ada hak cipta, kita boleh wariskan, ataupun memang anak-anak kita, zurat kita akan mewarisi. Ikut dia orang nak buat apa lepas tu. Okay, itu sebagai contoh. Jadi kat sini pun sama juga. Hubungan walak antara seorang yang merdeka membebaskan seorang hamba. Okey, lepas dah bebas tu, hubungan dia adalah di antara dua ni. Hamba yang dibebaskan dengan orang yang membebaskan hamba tu. Apa implikasi dia ataupun apa kesan dia? Kesan dia ialah kalau salah seorang meninggal dunia, siapa yang waris? Maula dia lah. Ya. Ni nak kena pusing kan? Contoh sekarang ni kita sebut tadi. Kita ada B dengan C. Okey, B ini adalah hamba. Ini merdeka, tahulah. Okey. Ini siapa punya? Siapa yang miliki? A miliki. Okey, sekarang ni C dia nak macam mana? Dia nak dia berbincang, okey. Dengan A untuk bagi dia, untuk B ni diberikan kan, tak ada lagi dah yang ni, dan diberikan ke sini. Okey, dengan apa? Dengan duit. Duit macam mana? RM dengan duit. Betul? Dia cakap, okey, aku jual tapi walak aku punya. Ni sekarang ni. Nak stop walak, okey. Walak kat bawah ni lah. Dia kata syaratnya ialah walak sini. Dia ambil duit, walak pun dia ambil juga. Boleh ke tak boleh? Katalah C tu kata, tak apalah, saya ni yang pentingnya nak kena bebaskan hamba. Itu je. Kan, cuma kamera ni biasa dia paling kan. Jangan jatuh sudah. Kan. Jadi dia kata dia nak bebas, yang penting nak bebaskan je hamba tu. Okay, dan dia tak tahu pun sebenarnya hukum ni, walak ni apa benda kan. Tak apalah walak, ambil lah, kau nak ambil. Kan, kadang-kadang kita sama juga hak cipta ni kan, kita bukan tahu sangat, buat je lah. Buat tiba-tiba, ni bukan aku punya dah. Yelah, dia akan dah sign pemindahan hak cipta. Oh iya ke? Itu maksud dia? Baru tahu kan. Okay. So sekarang ni, kalau pergi ke kemudian nanti, kalau pergi ke mahkamah akan tengok balik semula. Ini kenapa ni? Kenapa walak ni dia yang bagi duit? Duit keluar daripada dia, tapi dia tak dapat walak. Kenapa? Kerana dah disepakati dengan redha. Mahkamah akan kata redha ke tak boleh, kerana ini adalah syarat yang menyalahi Quran dan Sunnah. Selesai, batal. Mahkamah akan batalkan, bukan perniagaan tu, bukan penjualan, jual beli tak. Mahkamah akan batalkan pemberian walak kepada A, kerana itu adalah pemberian walak yang salah, akan diberikan kepada C. Okey, soalan yang seterusnya, implikasi dia apa? Okey,
Dia tak dapat main, dia boleh pegang pun tak apa. Kan? Apa dia punya kesan dia? Kesan dia pada faraid, pada hukum faraid. Okay. Sekarang ni cuba tengok cuba bayangkan sekarang ni. C dengan B. Kita hukum faraid kan. Okey. Okey, baik. C ni dia tak kaya sangat. Ataupun dia ada duit, dia pun beli selesai. Lepas tu dia jatuh muflis kalau contohnya kan. Okay. B ni kaya. Dia hamba, dan hamba yang berusaha akhirnya jadi orang kaya. Dan lepas dia dibebaskan tu, dia berusaha jadi orang kaya. Okey. Dan dia tak sempat nak kahwin kan? Ataupun mungkin dia kahwin tapi semuanya mati dalam aksiden, contohlah kan. Tak apalah. Yang penting dia seorang juga. Ni ramai keluarga dia, tapi dia miskin, cari kan. Tiba-tiba yang ni meninggal. B meninggal dengan hartanya yang apa dia? Apa dia kita sebut, ada harta yang cukup banyak. Dia ada harta yang cukup banyak, tapi tak ada pewaris. Yang akan mewarisi hartanya ialah ni dia, wala. Melalui apa? Melalui ni. Okey, macam mana nak kaitkan lah. Ini kan dia masuk line sini. Line ni adalah line wala. Kerana B dah tak ada bapa, mak semua dah tak ada. Isteri pun tak ada. Anak tak ada, semua tak ada lah. Dia seorang je. Jadi dia bila dia mati dengan dia adalah multi millionaire ke apa benda kan. Okey. Siapa dapat? Ni yang tadi muflis. Hari ni muflis, esok dia dah jadi dia mewarisi kesemuanya. Jadi itu mungkin antara sebab kenapa orang nak walak tu. Sebagaimana itu juga mungkin antara sebab kenapa orang nak hak cipta. Betul tak? Faham tak? Okey. So faham dah walak sekarang ni? Faham dan satu lagi nak ceritakan. Konsep walak ni ataupun namanya tadi tu ialah ni dah jadi namanya maula. Okey, ini pun dah jadi maula juga. Kita akan sebut C maula kepada B, B maula kepada C. Mengikut maksud dia lah. Mengikut maksud. Orang faham lah. Orang boleh tengok tu, orang faham bahawa C adalah hamba yang dibebaskan oleh B adalah hamba yang dibebaskan oleh C. C pula adalah orang yang membebaskan apa dia? B. B boleh mewarisi harta C. Yes, begitu juga. Soalan yang bagus kan. Begitu juga dia panggil apa? Vice versa. Kalau maknanya sebagaimana ini boleh berlaku, begitu juga kalau harta tu kat sini. Okay, harta ini boleh juga diwarisi oleh ni. Kalau C tak ada orang, C millionaire betul, kaya betul kan. Dia bebaskan B. Kemudian apa tadi? Keluarga dia contohlah kan, dia hidup apa dia? Umur dia panjang. Kan seorang-seorang keluarga dia meninggal kan. Okey. So akhirnya tak ada keluarga, tapi hidup dia memang mewah lah. Kalau dia meninggal, bila dia tak ada semua, maka maula ni ambil. Ini tak kena lah kalau dengan anak angkat tak boleh. Anak angkat boleh ambil melalui wasiat. Anak angkat boleh ambil melalui wasiat. Anak angkat tak termasuk dalam faraid, tapi dia termasuk dalam wasiat. Okey, dan wasiat tidak boleh melebihi 1/3. Kalau hibah tak ada masalah. Contohnya katalah contoh tadi pun tak apa, C dia dah tak ada orang dah semua, dia ambil seorang anak angkat. Okey, dan dia tak wasiatkan. So kalau dia wafat, anak angkat tak dapat. Yang dapat ialah B, maula. Anak angkat dia D kan, D. Dia tak dapat. Tapi kalau dia wasiatkan, okey, saya mewasiatkan seluruh harta saya kepada D, anak angkat saya. Okey, lepas tu dia mati. Dia meninggal dunia, rahimahullah. Apa jadi? D pun pergilah ke mahkamah tukar semua kan. Jadi mahkamah kata, siapa lagi yang ada? Oh, cek ada, iaitu maula dia. Berapa diwasiatkan ni? Diwasiatkan seluruh harta. Tak boleh, pasal apa? Pasal ada pewaris. Dan wasiat tak boleh lebih daripada 1/3. Orang yang tak dapat faraid boleh dapat wasiat, tapi tak lebih daripada 1/3. Okey. Jadi kalau katalah orang tu dia masih hidup, kata ustaz, kalau begitu saya nak bagi semua sekali pada anak angkat saya. Apa jawapan dia? Boleh bagi, masih hidup lah.
Tapi ustaz, bagi masa hidup kan nanti jadi apa-apa nanti kan saya tak ada tempat tinggal lah. Tu pandai-pandai fikir lah. Jangan tanya saya kan. Okay? Pandai-pandai fikir lah. Nak bagi masa hidup nanti kan jadi apa-apa. Faham tak? Faham tak jadi apa-apa? Contohnya kan. Okey. Bagi masa hidup. Tengok yang hidup panjang umurnya ialah yang pemberi tadi tu, yang millionaire tadi tu. Anak angkat dia pun dah meninggal lah. Anak angkat dia kahwin. Siapa dapat? Lepas tu pula yang pasangan anak angkat dia tak ngam dengan dia. Hiduplah dekat tepi jalan. Contohlah kan. Kan. Jadi kadang-kadang kita kena ambil juga apa dia panggil ni, precautions ataupun bahasa Jawanya apa? Langkah berjaga-jaga tu kena ambil juga kan. Okey. So begitulah ceritanya Maula ni. Jadi sebenarnya benda ni dah berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha nak membebaskan Barirah. Dan maknanya Tuan Barirah mengatakan boleh, nak beli boleh, tapi walak kami punya. Kan? So bila jumpa dengan Rasulullah kata syarat itu tidak dipakai kerana menyalahi syarat yang Allah dan Rasulullah tetapkan. Okey. Dah, okey. Selesai yang tu. Mensyaratkan agar tidak diperbuat sesuatu yang menyalahi tujuan akad. Okey, saya tambah seperti beli tapi tak boleh pakai. Tak? Kita jual benda tu. Okey, apa syaratnya? Syaratnya radio ni tak boleh pakai. Ada faedah. Okey, nak beli telefon boleh. Saya nak jual telefon ni, tapi syaratnya jangan guna untuk telefon. Kita kata apa nak guna untuk apa? Guna untuk main game boleh lah. Kan? So faedah asasi telefon tu tak ada. Dia tak dibenarkan. Syarat ni boleh tak? Boleh tak? Ataupun sah tak syarat ni? Kalau kita sepakat sah tak? Sepakatlah macam mana pun dia tak sah. Maknanya kita kata okey tak apa. So kita ambil, esok kita telefon depan dia. Ni dah batal syarat, bagi balik. Batalkan balik semula kan. Macam mana dia batal kan? Syarat yang kamu bagi semalam tu adalah syarat yang tidak sah. Okay? Kadang-kadang berlaku, kadang-kadang lah bagi orang yang kat bawah tu ada ni contoh dia. Okay? Sekejap lah kita tengok nikah tahlil. Nikah tahlil macam pelik bukan tahlil, tahlil. Kalau tahlil kan, buah ha. Itu la ilaha illallah tahlil lah kan. Tapi kalau tahlil halal. Kita tak kata halal. Ha. Faham tak? Kita ada dua perkataan dalam bahasa Arab. Pertama ialah yang ni, tahlil. Yang kedua ialah yang ni. Dia panggil, kadang-kadang orang sebut ha simpul dengan ha pedas. Ni ha pedas tahlil, itu yang kita nak sebut kat sini. Halal daripada yang ni. Kan kita tengok yang Jakim tu kan, dia tulis apa? Macam ni kan dia tulis kan? Ni ha. Okey. Yang orang duk buat baca la ilaha illallah tu yang ni tahlil. So bukan nikah tahlil. Okay, nikah tahlil. Apa dia? Bahasa kita ialah Cina buta. Okey. Saya sebenarnya tak kisahlah Cina ke kan, Melayu ke. Dia kalau dah jadi buta tu tak boleh lah. Kat sinilah maksudnya nikah at-tahlil. Nikah tujuan untuk menghalalkan. Okey, faham tak? A ceraikan isterinya B. C datang, dah cerai 3 kali talak, nak kahwin balik, tiba-tiba nak kahwin balik pula kan, tak boleh, pasal apa? Dah haram dah. Okay? Nak halalkan semula macam mana? Kena B perlu dikahwini oleh orang lain, okay, dengan perkahwinan yang sah, sempurna. Maksudnya lepas kahwin tu dia panggil apa? Tujuan kahwin tu ada. Maksudnya dia kena berlaku jima' kat situ. Okay? Tapi boleh tak A kata, kau kahwin dia tapi kau jangan jima'. Kahwin dia duduk sebulan, ceraikan balik semula. Tak boleh lah, macam tadi lah kan. Beli telefon ni boleh tapi tak boleh pakai. Dia beli buat apa? Tak. Lepas tu syarat pula, ceraikan lepas sebulan. Ini apa dia? Kalau nikah yang sah, dia tak boleh aku nikahkan kau dengan anak aku kan, sekian dengan syarat kau ceraikan dia selepas sebulan. Tak ada. Itu tidak. Letak syarat tu kalau diletak dipersetujui pun apa? Tidak akan disahkan. Kalau kembali kepada mahkamah tak sahkan. Okey?
Okey, selesai yang itu? Ya. Sini Ustaz, kalau sampai ke mahkamah, kalau didiamkan saja, Kalau didiamkan saja berdosa. Haram lah, haram. Dia maknanya hukum dia berkahwin dengan orang yang haram kahwin. Tak? Maknanya katalah okey, A dah ceraikan B berapa? 3 talak. Kemudian datanglah C menjadi orang buta kat situ kan. Okey. Dia kahwin dengan B. Dia tak buat apa-apa pun, kahwin itu je. Okey, selesai sebulan dia ceraikan. Jadi A kahwin balik semula, hukum dia tu haram. Hukum dia haram. Maknanya kalau dia mendekati B yang zahirnya macam isteri dia, haram lah. Nak kata dekat-dekat dengan zina pun boleh kan? Pasal dah haram tak boleh kahwin. Okey. Masa Nabi kata bila satu kisah berlaku di zaman Nabi SAW, perempuan ni dia tak nak dekat suami dia, B tak nak dekat A, dia pun dah cerai apa semua, dia kahwin dengan seorang lagi. Bila kahwin tu dia kata tak nak yang ni, dia nak yang tu juga. So Nabi SAW mengatakan tak boleh kecuali dah merasakan madu kecilnya. Maksudnya dah berjimat baru boleh. Kalau dah berjimat, cerai, baru boleh kahwin ni balik semula. Kalau tak boleh. Bukannya pakai akad sign, waktu sign balik semula, bukan itu. Okey. Contoh syarat-syarat yang dibenarkan. Okey. Syarat-syarat orang yang berwakaf terhadap harta yang mereka wakafkan sekiranya tidak menyalahi agama dan wajib beramal dengannya. Okey. Sekiranya tak menyalahi agama, apa implikasi dia? Wajib beramal dengannya. Okey, contohnya dia kata syarat, okey, dia wakafkan bangunan ini dengan syarat apa? Dengan syarat buat bid'ah kat dalam. tak boleh buat bid'ah kat dalam. Kalau dia kata kena buat bid'ah kat dalam, macam mana? Boleh dah. Syarat yang menyalahi agama tak boleh pakai kan. Okey. Tak, maksud saya kat sini mungkin contoh lain, syaratnya itu kalau tak letak syarat pun dia tak boleh juga. Kan. Ini contoh lain, syaratnya diuruskan oleh keluarga saya. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Dia bukan buat benda yang haram, pengurusan, tapi pengurusan tu adalah di dalam keluarga saya. Siapa dia spesifikkan lah, keluarga saya lah sekian. Kalau tak ada tu macam ni, adalah kan dia punya apalah dalam bahasa Melayu kita, ialah adik-beradik, sepupu, kemudian apa? Bau bacang kan, bau durian apa semua tu kan, benda-benda tu. Okey. Baik. Jadi kalau syarat begitu tak ada masalah, tapi kalau syarat yang menyalahi agama tak boleh. Okey. Syarat-syarat antara suami dan isteri, ini yang saya sebutkan dulu, dinyatakan secara agak terperinci kat sini. Seperti suami buat apa? Suami tidak mengeluarkannya daripada rumahnya atau negerinya. Masa kahwin tu letak syarat. Masa kahwin tu letak syarat, bukan lepas kahwin. Jangan buat lepas kahwin buatlah syarat banyak mana pun kan, tak ada faedah dah kan. Ni syarat tu masa akad tu berlaku. Apa syarat dia? Ada syarat tak? Jadi katalah wali ataupun pihak yang berautoriti kan tanya, apa syarat suami nak bagi pada isteri? Syaratnya, contohlah kata syaratnya durian saya tak nak, kahwin dengan orang Arab contohlah kan. Okay, saya tak nak durian. Isteri dia kata tak apalah, boleh. So terbalik pun mungkin boleh jadi juga kan. Maknanya mungkin suami tu, isteri tu akan mensyaratkan, isteri tu pula orang Arab kan. Okey, lelaki tu orang Melayu, syaratnya jangan bawa durian masuk kan. Macam hotel jangan bawa durian, sah tak syarat tu? Sah lah. Dia tak kata haram makan durian. Dia kata jangan bawa durian masuk hotel dia. Betul tak? Okey, jangan bawa manggis. Pasal apa manggis tak boleh masuk? Pasal warna dia tu. Durian pasal bau dia. Okey. Baik. Tidak mengeluarkannya daripada rumah atau negeri. Nak kahwin boleh, tapi saya punya border saya Malaysia. Ataupun Selangor. Ataupun lagi teruk lagi, TTDI. Tak apalah, kalau dah setujulah. Okey. Tidak memadukannya. Beli madu tualang bagi tak apa kan. Tapi memadukannya, bawa madu yang masih hidup kan, tu jangan. Okey. Dia kata tak boleh yang tu. Kalau dah setuju yang tu, maka wajib janji ditepati. Wajib tepati janji tersebut. Ustaz, masa kahwin tu, dah kahwin tu? Dah kahwin dah. Dah kahwin dah? Baru nak syarat. Kita buat syarat situ, suami kita setuju? Tak. Dia tak kira sangat itu, tak. Dia ini masa syarat, masa apa dia panggil ni?
Syarat ni macam mana nak sebut lah. Syarat ni biasanya kita buat dalam masa, macam mana nak sebut lah, terms and condition. Terms and condition dia tak dibuat selepas dah beli tu. Terms and condition dia tak kena. Faham tak? Faham kan? Kan kita mana ada cakap yang kebiasaannya bila kita dah beli, okey, dah beli dah apa semua, okey, syaratnya itu bukan hak kita lagi dah. Nak syarat-syarat apa lagi? Okay? Jadi kalau dah terlepas masa tu baru nak bagi syarat, suami tu pun kata iyalah kan. Okey. So jawapannya iyalah lah tadi. Dia tak ada kaitan dengan pernikahan tersebut ataupun perkahwinan. Kalau dengan masa nak bincang tentang perkahwinan, syaratnya lah 1, 2, 3, 4, 5, tengok 4 saya terima, 5 saya tak nak. Tak nak cara orang lain. Selesai? Tak nak, okey lah, boleh lah 4 pun okey lah. Okay, dah setuju yang tu. Kalau tengok bawah tu, maka semua ini wajib, kita baca dululah, wajib dipenuhi dan ditepati. Jika suami tidak laksanakan, maka ini dia punya implikasi dia punya kesan dia. Isteri berhak membatalkan perkahwinan. Dia ada hak untuk fasakh. Maknanya bawa kes tu pergi mana? Pergi mahkamah. Mahkamah boleh putuskan apa? Berdasarkan syarat yang telah disepakati, maka mahkamah memutuskan untuk membatalkan perkahwinan. Boleh? Dia ada bahagian kedua lah, iaitu isteri tu mungkin mula-mula dulu macam itulah kan, tapi bila suami tu buat juga, tak apalah kan. Memanglah 10 tahun pertama tak nak dimadukan, tapi 10 tahun yang kedua tu madulah banyak mana pun. Contohlah kan, contoh saja. Kalau berlaku baguslah, kalau tak berlaku nasib lah kan. Okey, nah begitulah. Faham tak? Mana, tapi yang penting dia ada hak untuk nak batalkan. Kalau dia tak syaratkan, ada hak tak? Tak ada hak. Itu dia. Dah lepas setahun kahwin, okay, lupa nak cakap lah kan, syaratnya ialah tak boleh keluar daripada titik air. Tak boleh lah. Tak ada, saya tak nak terima itu kan. Ataupun suami buat senyap, buat tak tahu, buat dek je kan. So isterinya pun kira macam dia setujulah kan. Tak, dia tak kira. Dia akan kira yang syarat masa proses, dia panggil apa dia, akad ataupun proses agreement. Okay. Tidak mengambil hamba sahaya perempuan untuk tasarri. Okay. Tasarri ialah macam kita sebut kan, dalam Islam hamba boleh, bukan banyak, hamba tu ada. Okay. Tapi hubungan macam saya nak sebut tadi, sebenarnya hubungan antara maula dengan maula, kalau ikut Islam betul-betul adalah hubungan yang harmoni. Okay. Sebagaimana hubungan antara suami isteri adalah hubungan yang harmoni kan. Dia bukannya hubungan macam hubungan general. Masuk rumah je isteri kena tak tunduk kan. Tak ada, dia harmoni biasa kan, boleh bergurau apa semua kan. Okey. Maula yang membebaskan dengan maula hamba yang dibebaskan pun hubungan yang baik sebenarnya. Kan, kerana dalam Islam kita tak boleh nak bagi kita pakai baju yang Alan Dino kan, agaknya kan sebutannya, dengan bagi hamba kita, bukan bekerja, hamba kita bagi apa? Apa yang baju yang kokak sikit tu? Alan Dilo baju ke apa? Bagi cat ayam contohnya kan. Ya, ataupun kasut kita pakai, kasut kita ni kalau pakai jalan tak terasa. Dia tu pakai kasut, dia hamba. Dia pakai kasut yang lain. Nabi kata pakai yang sama, makan yang sama. Kalau suruh buat kerja dia tak mampu, tolong. Dan jangan suruh buat kerja yang dia tak mampu. Ini adalah hamba. Pekerja lain kan, pekerja kita tak ada kaitan dengan dia. Maknanya kita lah, dia lah, dia beli apa yang dia mampu beli, kita beli apa yang kita mampu beli. Hamba lain. Okay? Hamba ni dia tak memiliki apa-apa. Okay? Dia adalah milik kita. Macam mana nak jaga milik kita ni? Caranya ialah dengan jaga macam tadi. Sebab tu bila Abu Dhar dia datang dengan hamba dia, pakaian sama. Orang tengok ni, siapa dia? Hamba. Kenapa bagi pakaian sama? Dia kata beginilah yang diajar oleh Rasulullah SAW. Ya, ada tak konsep ni dalam konsep yang kita agaknya lah filem dulu-dulu, Kunta Kinte ada tak? Tak ada kan? Kunta Kinte tu apa dia? Kan? Penindasan. Okey, kalau tengok zaman Firaun, penindasan kepada Bani Israel yang diperhambakan. Ada tak? Okay? So dalam Islam tak ada konsep tu. Cuba bayangkan hamba pakai baju sama macam kita. Kita pakai, kalau pakai songkok, dia pun pakai songkok juga. Tapi dia hamba.
Ya, dia kalau barat dia rasanya barat yang kafir kan, dia tak boleh nak bayangkan benda tu, betul tak? Ya, tapi dalam Islam dia biasa. Okey. Konsep hamba dalam Islam tu macam mana sebenarnya? Jadi ada kerja ke ataupun sebab bila sama tu jadi macam tak ada hamba kot. Tak dia. Okey. Itu mungkin konsep yang kafir. Ya. Konsep kafir gitulah. Dia, tapi kalau dalam Islam macam kita dengan anak kita kan. Takkan kita makan, anak kita tak makan. Kan bila kita makan, kan, wajarkah kita makan rojak? Anak kita bagi kau kita makan apa dia? Smoothie. Okey, air smoothie tu kan. Okey, anak kita ni elok untuk budak-budak minum ni. Okey, pandailah kan. Kita sebenarnya nak dia tak nak kedekut kat situ. Tak boleh. Tapi adakah dia kalau kita bagi smoothie dia dah jadi macam kita juga? Kita bapak, dia bapak juga, tak kan? Dia tetap anak kan? Dia tetap kena taat pada kita, hak kita. Tapi dari sudut hak kita dengan dia, kita kena bagi yang sewajarnya. Begitu juga dalam tuan dengan hamba ni. Tuan kena bagi makanan yang sama. Dia tak boleh diskriminasi dalam makanan. Pakaian pun sama. Okey. Tapi tetap apa? Tetap itu hamba dia. Contohnya kalau dia hamba kan, dia macam mana? Antaranya ialah apa yang tuan tu suruh dia kena buat. Tapi pada benda yang pada kadar yang munasabah ataupun yang tidak menzalimi, dia kena buat. Kan? Macam kita dengan anak kita. Kita suruh anak kita pergi sana kejap ambil barang, wajib tak dia taat kita? Wajib dia taat. Tapi kalau dia kata kat kita, ayah, belikan kereta ni, wajib tak kita beli? Tak pun, tak wajib pun. Kan? Kalau kita kata tak payah, kan? Kau naik bas je. Dia yang wajib taat kita. Itu antara konsepnya. Konsep ketaatan itu adalah hamba yang beri taat kepada sayyid ataupun tuan. Okay, anak yang memberi taat kepada ayah. Okay, bahkan lebih dahsyat lagi sebenarnya dalam Islam, bila seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Rasulullah, ayah saya ambil duit saya. Nabi kata apa? Anta wa maluka li abik. Engkau dan harta engkau milik bapa engkau. Habis. Jam. Tak jam lah kan? Kita mungkin rasa jam lah. Kalau konsep barat ni dah jam dah ni. Kita yang kita dah buat semua ni, jadi millionaire ni sebenarnya siapa punya? Bapak kita punya. Baik tak payah jadi kaya, contohnya kan? Tak. Dia sebenarnya dalam Islam, dia kan, bila ulama kita membincangkan perkara itu, mereka bincangkan dengan mengatakan, kalau ayah tu perlu ambil, kan, dia bukan jenis kena minta izin nak guna kereta ni. Tak. Dia akan cakap, kan, Along, ayah nak guna kereta. Along tu kena kata apa? Ayah pilihlah kereta mana satu. Kalau dia banyak kereta lah. Tapi kalau dia kereta satu je, kata ayah, boleh, memang tak ada masalah. Tapi pagi ayah Along ada kerja 8 sampai 5. Contohnya kan, dia kena cakap lah. Okey. Kata, kau naik bas lah. Apa dia kata? Sam'an wa ta'atan. Apa dia? Kami dengar dan kami taat. Habis. Ayah ambil. Dah ambil tu jangan bawa. Ambil. Ayah ambil tak apa. Kita buatlah kerja kita. Naik bas lah. Tapi kena beritahu lah, ayah, sebenarnya naik bas bukan tak boleh. Tapi tempat kerja tu ayah, kalau naik bas, saya kena buang kerja esok. Kan? Ya ke? Kalau gitu macam ni, ayah pergi dengan kau, kan? Masa kau kerja, ayah ada kerja, okey, no problem ayah. Pergi. Nampak? So nak cerita kat situ bahawa ayah dengan anak ni, dia bukannya jenis macam kawan tak? Kan? Dia adalah level and level, tapi dengan harmoni. Sama juga lebih kurang tuan dengan apa tadi? Hamba. Dia lebih harmoni. Tambah lagi, dia macam milik dia. Contohnya kalau saya ada memiliki contohlah kan, ini milik saya, tapi ini adalah emas. Kan? Jadi ataupun tak emas ataupun inilah, saya nak jual yang ni. Berapa ringgit saya boleh jual? Ikut harga pasaran lah, RM3, RM4, RM5. Kan? Hamba tu juga saya boleh buat begitu. Saya boleh jual dia. Anak kita boleh jual tak? Kan kita tengok anak budak ni kan, kalau jual banyak duit ni kan. Macam tadi budak ni, bising-bising ni, jual kan? Boleh ke? Orang suka jual lah kan, berapa juta nak jual boleh ya? Boleh tak? Tak boleh. Tapi hamba boleh tak? Boleh. Dia dari satu sudut dia adalah Allah bismillah. Kan? Allahumma barik ni. Dia adalah apa? Dia adalah disifatkan sebagai benda. Dan dari sudut dia disifatkan sebagai manusia. Maknanya semayang dia tetap kena semayang. Tapi dari satu sudut dia boleh dijual beli. Macam mana kita nak jual beli barang-barang ni?
Okey, so itu antaranya lah. Tapi kena ingat dengan penuh harmoni. Bukannya buat sampai melebihi apa dia, had dia. Kalau begitu tak boleh dengan hamba, apatah lagi dengan pekerja, betul tak? Cuma ada beza pula. Okey, kalau gitu ustaz, dengan pekerja saya kena pakai baju sama lah. Tak lain. Dari sudut tu tak sama. Pasal apa? Dengan pekerja lain. Pasal pekerja adalah orang yang merdeka. Tadi merdeka hamba lain. Kita kena bezakan itu, merdeka dengan merdeka lain. Okey. Sekarang ni nak pakai baju, ada tak syarikat yang mensyaratkan pakai baju, kena pakai baju yang sama? Ada kan? Okey. Jadi pakai sama lah. Tapi kalau tak syarikat yang tak syaratkan, ada tak? Ada juga kan? Syarikat yang tak syaratkan. Maka baju tu pula dari mana kita beli? Gaji kita lah kan? Jadi bila dari gaji kita kan, pekerja, okey, pekerja dengan bos tu kan, dia pandai-pandai lah beli baju yang dia nak beli. Okay? Kadang-kadang pekerja punya gaji, bukan gaji, dia pekerja punya baju kan, dengan bos punya baju, siapa lebih mahal? Pekerja lebih mahal lagi. Pasal apa? Pasal dia baru kerja dengan harga, dengan gaji 5,000, dia baru kerja kan, dia boleh beli macam-macam. Yang bos ni kan, dia dah lama bekerja, gaji dia memang banyak, katalah 15,000, 20,000, tapi tanggungan dia pun banyak. Isteri 4, anak 4 kali 4 berapa? 16, contohlah kan. Okay? Dengan bapak-bapak mentua, mak-mak mentua semua hidup lagi kan. Semua duk ingat 20,000 tu dia punya kan. Kita pun okay. Jadi itu antara benda-benda yang menunjukkan tak ada apa dia, kaitan ataupun persamaan dan perbezaan antara pekerja dengan hamba tadi. Okey. Baik. Okey, kat sini hamba perempuan boleh digauli oleh tuannya. Tapi sebaliknya tak boleh. Maksudnya kalau hamba itu lelaki nak digauli oleh siapa? Tuannya yang perempuan. Tak boleh, tak dibenarkan dalam Islam. Okey. Kenapa tak boleh? Kerana memang ayat-ayat, hadis-hadis menyatakan demikian. Dia ada syarat-syarat kan? Okey, ataupun ada garis panduan. Begitu syaratnya. Okey. Jadi contohlah kan, isteri yang nak kahwin ni, perempuan yang nak kahwin ni, dia kata boleh nak kahwin saya, tetapi tak boleh ambil hamba untuk digauli. Nak gaul-gaul saya saja. Faham tak? Okay, kalau tak faham kita tak tahu kan. Okay, kita guna bahasa yang apa orang kata, bahasa Sanskrit sikit lah, sikit-sikit kan. Faham tak? Jadi kalau dia cakap begitu, masa agreement tu disyaratkan begitu, suami terima. Tiba-tiba suami pergi Mauritania. Macam mana? Pergi Mauritania, adalah hamba-hamba kat sana. Dia pun menggauli hamba-hamba di sana, dia beli hamba kat sana. Okey. Tetap hamba tau. Bukan isteri, tetap hamba. Okey. Isteri tahu. Isteri ada apa? Isteri ada hak untuk fasakh. Tapi kalau isteri pun kata, tak apalah dulu macam itulah kan, masa saya muda, zaman saya dah yalah, tak apalah biar, ikut dia lah. Tapi dia ada hak. Ada hak ni bukan wajib buat hak kita. Betul tak kan? Saya ada hak untuk mempertahankan. Kalau saya tak nak pertahankan, okey je, boleh juga menuntut. Saya ada hak untuk menuntut kan? Kalau saya tak nak tuntut, okey juga, saya nak maafkan, boleh? Boleh je. Okey. Menambahkan mahar, kalau apa dia dalam syarat tu kan, dibincangkan untuk tambah mahar mas kahwin. Kan mas kahwin letak katalah 10,000. Kan kata dengan dia 10,000 ni, masa kita bincang 3 bulan lepas minyak tak naik lagi. Kan? Ni minyak dah naik, ron semua tu dah naik dah. Kan kalau kat Indonesia BBM tu kan semua naik lah. Okey. So nak buat macam mana? Tambah sikit ya. Kan? Tambah jadi katalah 30,000 mas kahwin. Okay. Kalau suami tu kata tak apalah kan, demi cinta kan. Contohnya kan, dia nak bagi juga, bagilah. Dia tak boleh kata nanti dia sebenarnya saya dah ditipu kat sini. Asalnya 10 tapi dia minta naik. Okey. Jadi saya terpaksa dah kalau dah setuju semua, maka tidak ada lagi timbul unsur terpaksa dan sebagainya. Okey. Menambahkan nafkah pun sama juga. Katalah dalam semasa akad nikah tu lagi, ataupun dalam agreement tu lagi, dibincangkan syarat-syaratnya ialah sekian kena, ataupun nafkah tu adalah, kadang-kadang orang letak kan, kita tak tahu, mungkin ada orang nak letak macam tu kan, syaratnya
Okay, tahun yang pertama nafkah untuk saya adalah sebulan tu berapa? 1,000. Okay, dan gradually setiap tahun kena naik. Kan, macam gaji lah kan. Takkan nak duduk rumah tak ada gaji apa semua. Saya pun nak duit juga. Kan? Okay, contoh lah kan. So, suami pun kata, okay, tak ada hal. 1,000 tu kira baru 5% daripada gaji dia kan. Tak ada kisah. Contoh lah kan. Ataupun baru setengah ke. Ataupun baru tak kira lah 1/5 ke. Dan dia kata, okay, naik sikit-sikit, ikutlah. Jadi kalau tak menepati, isteri ada hak untuk fasakh. Okay. Contoh-contoh syarat yang fasidah ataupun yang rosak ialah nikah mut'ah. Kan, nikah mut'ah maksudnya apa? Nikah tak ada wali, tak ada nikah, tak ada wali, tak ada saksi. Kan? Lepas tu pula dibayar waktu sekian-sekian dan diletakkan tarikh sekian-sekian, masa sekian-sekian. Jadi ini adalah nikah yang mempunyai syarat-syarat yang rosak, tidak diterima oleh agama. Nikah at-tahlil, menghalalkan. Okey, tidak akan menghalalkan wanita itu untuk bekas suaminya yang telah menceraikannya 3 kali. 3 talak kan, kita dah uraikan tadi. Okey, setakat nikah sahaja. Tetapi apa? Dia tidak menggauli. Kemudian okey, sebulan kau lepaskan dia supaya aku boleh ambil balik. Tak, dia kena nikah yang betul-betul. Nikah betul-betul maksudnya apa? Satu, menggauli. Yang kedua, ikut dia lah dia nak cerai ataupun tak ceraikan. Ya tak? Okey, dia kahwin dengan perempuan tu, lepas tu dah rasa serasi. Nanti yang suami dulu datang, kata nak sebulan je. Kata memang sebulan tapi tengok okey. Kan? Nak teruskan sampai mati. Tak boleh, dah syarat kita. Jom pergi mahkamah. Mahkamah kata syarat tu tak boleh pakai. Tu baru dia panggil apa? Gila talak kan. Okay, so nak talak ni bukan benda yang main-main. Kan, kadang-kadang dalam masyarakat Arab, lafaz talak tu dia keluar gitu je. Okay? Saya tak pernah dengar lah kes, tapi kawan saya dia cerita di tempat masa dekat Syria dulu, seorang suami isteri baru kahwin lagi. Berapa bulan lah atau berapa minggu baru kahwin, datang pergi ke Ma'had Al-Fatah. Okay, lebih kurang ceritakan bahawa jumpalah macam mana ni, dah cerai talak 3 dah. Talak 3. Dan kalau ikut kerajaan di situ, talak 3 jatuh 3. Dia jumpa seorang syekh ni kata, kau ni kan baru kahwin buat kerja macam ni apa semua kan, tahanlah sikit. Okay, tak apalah, aku tak boleh bagi fatwa. Kau jumpa dengan Syekh Shu'aib Abdul Qadir Al-Arnaud. Dia jumpa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud. Abdul Qadir Al-Arnaud bila jumpa tu memang dia bagi dululah. Yang sepatutnya nak jadi suami isteri kan, dari etika dia, ada akhlak dia, pemenangin ada orang kan. Okay, so akhirnya begini. Okay, mengikut satu mazhab pandangan, talak 3 jatuh 1 sahaja kan. Jadi kalau tanya aku akan mengatakan sebenarnya 1 sahaja, tapi kena ingat jangan ulang benda ni. Kalau berlaku dah cerai 3 kali nanti, masalah besar apa semua kan. Macam itulah, nampak tak? Lafaz cerai itu jangan dipermudah-mudahkan sangat. Dan saya rasa kat Malaysia alhamdulillah dia tak ada lah kot. Kita tak ada kalau nak marah kan, aku ceraikan kau. Ada? Tak ada kan? Arab dia rasa marah sikit, anti talib. Dan dia macam apa lah? Macam bagi air mineral dia lah kan. Macam bagi korang ni ambil. Senang-senang je. Sebahagian je lah, taklah semua kan. Tapi yang pentingnya kita dalam Islam, kita kena lafaz kita tu kena lafaz yang baik-baik. Wa qulu lin-nasi husna, dan sebutlah yang baik kepada orang ramai. Okay? Saya rasa itu sahaja. Ingatkan boleh sampai yang lepas tu, tapi perbincangan mungkin di sini agak teliti. Okay, semoga apa yang kita pelajari dapat kita fahami dan manfaatkan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Sekarang pun dah 12.45. Kalau ada soalan mungkin 1-2. Kalau ada kalau macam isteri ditolong suami macam bayar sesuatu, sedekah juga kan? Dia ikutlah, dia kira niat dia apa. Dia boleh niat sedekah, dia boleh niat hadiah. Kenapa saya sebut begitu? Kerana kadang-kadang suami kita tu, suami seorang isteri itu adalah apa? Adalah keturunan Nabi, contohlah kan. Dia Syed, memang ada salah silah dia, memang kita tengok memang keturunan Nabi. Bagi sedekah kat dia, haram dia makan. Kan kita nak pergi niatkan sedekah, maknanya seolah-olah kita bagi benda haram kat dia. So niat tu penting. Kalau dia tu keluarga selain daripada Nabi, tak apalah nak bagi sedekah pun, tak ada masalah. Okay? Tapi kalau dia keluarga Rasulullah SAW di kalangan Ahlul Bait dan kita dapat sahkan benda tu, maka bagi sedekah tak boleh, bagi zakat tak boleh. Kita ni pula, dan kita kena ingat, tak semestinya dia keluarga Nabi dia kaya kan.
Okey, dia keluarga Rasulullah tapi dia tak kaya. Okey, dan katalah perempuan ni kahwin dengan dia. Jangan masuk dalam. Okey, boleh. Masuklah. Okey, jadi apa kena buat? Niat tu kena betul. Nak bagi niat apa? Okey. Niatnya adalah hadiah, bukan sedekah. Papa. Okey, dan niat ni dia bukan benda yang susah sangat. Ya. Papa. Okey. Niat ni bukan benda yang susah sangat. Seorang di kalangan sahabat Nabi lah, saya rasanya perempuan tapi tak ingat nama dia. Dia dapat satu benda lah, makanan orang bagi. Kan? So, Rasulullah ambil makanan tu, kan? Boleh tak ambil? Kita ambil. Rasulullah makan. Lepas tu perempuan tu kata, sahabiah ni mengatakan, wahai Rasulullah, benda tu diberikan kepada kami sebagai sedekah. Jadi Rasulullah tak boleh makan. Nabi kata apa? Makanan ni untuk engkau sedekah, untuk aku hadiah. Tak, maksudnya niatkanlah yang kau hadiahkan kepada aku. Okey. Senang tak? Dia bukannya kena meniat lah kan, atau kena macam mana nak niat tu kena duduk menti niat lu, niat semua. Tak, niat ni niat lah. Ya tak? Kejap lagi kita pun dah ada banyak niat kita kan. Contohnya berniat untuk, katalah kita ada duit, niat untuk apa? Kejap lagi ada orang nak bagi duit, kejap lagi dah nak pergi solat, kejap lagi nak tu, nak ni, nak tolong ni, nak tolong ni. Itu adalah niat-niat yang berlaku dalam hati kita. Okey, niat ni adalah lintasan hati. Senang je nak berlaku. Okey, tapi kalau nak sebut tu jadi susah. Nak sebut lintasan hati saya ialah saya nak bagi berapa ringgit? RM20. Untuk siapa? Keluarga Rasulullah. Maka adalah hadiah, bukan sedekah. Okey. Jadi tu jadi susah sikit lah. Tapi kalau memang niatnya tak ada hal, kan? Bila saya tengok air ni, saya ada niat tak? Ada dah niat nak minum, contohnya kan. Okay? Kita bangun pagi-pagi, kejut anak kita untuk sahur, kan? Dia bangun tu niat untuk apa? Memang niat dia adalah untuk sahur pun. Bila dia tak terbaca lah niat tu, lupa kan. Kalau biasanya hari pertama tu kalut sikit, okay, maka dah habis sahur, dah azan tu, tak sebut niat. So tak sebut niat tak apa. Yang pentingnya ada tak? Adik tadi, Along tadi bangun untuk apa? Untuk lunch ke? Untuk apa? High tea ke? Tak, untuk sahur lah ya. Sahur tu untuk apa? Sahur tu untuk puasa lah. Maknanya Along dah niat lah tu. Tak sebut tak apa? Tak sebut tak apa. Yang penting adalah hati tu ada. Okay? Okay, saya rasa itu sajalah kan, yang berkenaan dengan perkara ni. Saya macam biasa, kalau siapa nak tanya boleh tanya, tapi siapa yang nak balik pun boleh balik. Okay? Kalau ada siapa-siapa ada tu, mungkin dalam beberapa minit lagi, sampai 12.50 ke, ada soalan lagi. Siapa nak balik boleh balik. Ustaz, kalau macam tadi syarat tu sebelum akad nikah kan, kalau ada suami tu dia nak kahwin lain, lepas tu isteri pertama tu buat syarat, kalau nak suruh kat Malaysia kan dia kena tujuan isteri pertama. Jadi isteri pertama buat syarat sekian, kalau nak kahwin dengan nombor 2 tu, suami tu kena ikut tak? Masa bila syarat tu dibuat? Yang perempuan tu, isteri yang sekarang ni kasih syarat kepada suami yang bakal nak kahwin dengan perempuan baru tu. Kalau nak suruh dia sign borang ke apa ke, boleh ke buat macam tu? Ni keluarga nombor 9, saya tak faham. Macam ni. A dengan B dah kahwin dah. Dah kahwin dah. Suami dia nak kahwin lain, dia pula bagi syarat. Kalau nak suruh dia kasih persetujuan sign dia lah form tu. Sebab Malaysia kan kena maknanya bila nak sign tu dia akan letak syarat. Tak, itu tak ada apa? Tak ada kesan sangat, kerana sebenarnya persetujuan isteri dia bukan syarat untuk sahkan, tetapi hanyalah untuk nak mengharmonikan. Mahkamah sebenarnya kan, dia akan tengok sesuai tak lelaki ni kahwin. Sebab tu dia panggil isteri dia. Isteri yang pertama tu contohlah kan, okay. Dia akan tanya macam-macam. Okay, ada tak objection? Kalau objection tak munasabah, mahkamah tak terima. Kan, mengikut sedikit pengalaman yang kita pernah dengar lah. Okay. Dan pihak autoriti pun sebut dia bukan syarat sebenarnya. Tak syarat pun nak sahkan poligami tu. Okay, kena dapat izin suami isteri yang pertama ataupun yang kedua. Dia tak syarat, tapi benda ni dia jadi macam satu benda untuk nak memastikan hak. Itu je. Dia nak pastikan supaya bila kahwin tu
tak ada berlaku apa, penindasan. Kan dia kahwin dalam keadaan dia tak ada duit nak kahwin, macam mana? Kan maknanya dia bukan akhir bulan, awal bulan pun dah habis duit dah. Kan 10 terawal tu duit dia dah habis dah. 10 kedua tu dia mencari lagi. 10 ketiga tu dah pening mencari dah. Tapi alhamdulillah 10 ketiga tu keluar gaji kan. Tak apalah. Okey sikit. Jadi kalau begitu hal keadaannya dah dapat dipastikan oleh mahkamah mungkin akan memberikan nasihat. Tapi kalau keadaan semua okey kan, tapi memang isteri tu nampak macam tak suka. Isteri pertama dia tak suka. Jaranglah isteri pertama pergi happy kan. Dia pergi dalam tak suka kan, mahkamah akan tanya, puan ada apa-apa ke? Ada apa-apa nak tu? Kan dia akan sebutkan sekian. Sambil-sambil dia akan tengok perempuan yang pertama. Kalau dia okey, puan nak kata apa-apa? Kan. Kalau dia kata tak apa, selesai. Kalau dia kata apa-apa pun dia akan tengok pula. Kan. Contohnya bagi okey, nafkah batin okey, nafkah zahir okey, tak ada masalah selama ni, track record bagus kan. Tiba-tiba tak bagi, pasal tak ada. Mahkamah sebenarnya dia berhak untuk nak menafikan bantahan tu. Kan? Kerana suami dia berhak. Itu setakat yang saya fahamlah. Jadi sebenarnya tak ada kesan sangatlah. Tapi kalau contohlah kalau dia nak bagi cadangan pada suami dia, supaya buat syarat pada isteri yang baru, itu mungkinlah. Ataupun dia jumpa bakal madu dia, kata kau syaratkan macam ni. Cukup kita dua je, contohnya kan. Kan? Munasabah jugalah. Kerana dia punya dah selesai dah, agreement dia dah selesai dah. Betul tak? Ni agreement yang lain pula dengan orang lain. Jadi itulah dia agreement dia. Dia nak memberi nasihat yang percuma ke berbayar ke tak ada hal lah. Itu caranya. Saya rasa itu saja. Kita boleh tutup dengan tasbih al-kaffar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam.